Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar satu lagi ilmu dalam bab 2 asas nombor, iaitu bagaimana kita hendak menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Okey, daripada satu asas, tak kiralah sama ada asas 2, asas 5 kepada suatu asas yang lain. Okey, cuba kita lihat contoh dekat sini. Okey. So, contoh dekat sini, dia minta tukarkan suatu nombor 563 asas 10 dan ditukarkan kepada asas 5. Okey, daripada asas 10 ditukarkan kepada asas 5. Okey. So dia ada dua kaedah sebenarnya. So untuk hari ini cikgu akan fokuskan satu saja kaedah yang dinamakan sebagai pembahagian menggunakan nilai asas. Okey. Ada satu lagi kaedah yang kita panggil pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Tapi hari ini kita cuma fokus kepada kaedah pembahagian menggunakan nilai asas. Okay? So kalau ingat balik, ada awak belajar masa, kalau tak silap masa tingkatan 2 ataupun tingkatan 3, belajar macam mana menggunakan kaedah pembahagian. Okay, so dia sama saja. Kita pergi kepada macam mana dia punya jalan penyelesaian. Okay, so kita susun dulu dia punya kotak-kotak, dia punya kerangka macam mana kita nak buat pembahagian. Okay, kita ambil nombor 563 dan kita letak di tempat yang paling atas. Okay, di mana di sebelah kanan ini adalah baki daripada hasil pembahagian yang kita akan laksanakan di sini. Okey. So 563 nak tukarkan kepada asas 5. Oleh itu kita ambil asas 5 ini, kita jadikan dia sebagai pembahagi. Okey, pembahagi bagi nombor 563. So bagilah 563 bahagi dengan 5. Okey, kita cuba semak. 563 bahagi dengan 5. So jawapannya akan dapat, kita ambil yang sebelum titik perpuluhan lah. 1, 1, 2. Okey, so bila kita lihat ada perpuluhan, maksudnya ada baki lah. Okey, maksudnya kat sini, maksudnya 5. Okey, 5 darab dengan 112. Kita cuba selesaikan. 5 darab dengan 112. Berapa? So 560. Okey. So 560 adalah hasil darab bagi pembahagi di sebelah. Tetapi nombor asalnya adalah 563. So kita kena tolaklah. Nombor asal dia 563 dengan hasil darab 560. So bila awak tolak 563 tolak dengan 560, maka bakinya adalah 3. Okey, so di sebelah kanan ini kita sediakan ruang untuk baki bagi hasil pembahagian yang ada di sebelah kiri. Okey, syarat untuk kaedah pembahagian ini, kita mesti pembahagian mesti diteruskan sehingga kita mencapai akhirnya digit sifar di bawah ni. So kita teruskan lagi. Selagi tak jumpa sifar, kita teruskan lagi proses pembahagian. Okay. Seterusnya masih bahagi dengan asas 5. Okey.
So 1, 1. 1, 1, 2 bahagi dengan 5, kita akan dapat 22. So berapa baki dekat sini? Maksudnya 5 darab dengan 22 sama dengan 110. Okey, 110. So daripada nombor asal 112 kita tolak dengan 110. 112 tolak dengan 110. Maka baki yang akan kita dapat adalah sebanyak 2. Okay, selagi tak capai kosong, digit sifar, kita teruskan lagi dengan proses pembahagian. So, 22 bahagi dengan 5, maka jawapannya kita akan dapat 4. So, masih berbaki. Okey. Berapa baki dia? Maksudnya 5 darab 4 dia dapat 20. Okey. 5 darab 4 adalah 20. Tapi nombor asalnya adalah 22. Maka kita tolak dia punya baki. 22 tolak dengan 20, maka bakinya akan dapat 2. Okey. Masih belum lagi mencapai digit sifar, kita teruskan dengan proses pembahagian. Okey, 4 bahagi 5. 4 bahagi 5. Maka jawapannya kita akan dapat sifar. Okey. So sifar bila kita darabkan, kita akan dapat berapa? So 5 darab dengan sifar adalah sifar. Tolak daripada nombor asal 4 tolak sifar, maka bakinya adalah 4. Okey, bila kita dah memenuhi syarat untuk mendapat digit akhirnya adalah sifar, maka dia selesai sampai di sini sahaja. Okey, so macam mana kita nak tulis nombor ini ke dalam asas 5? Okey, so jawapannya adalah kita ambil daripada susunan bawah ke atas. Okey, maka jawapannya daripada 5, 6, 3 asas 10, dia juga bersamaan dengan 4, 2, 2, 3 asas 5. Okey. So kita semak adakah jawapan ini benar. So kita nak semak, bila awak ingat balik asas dalam asas nombor, dia punya asas, kalau asasnya adalah 5, maka semua nombor ataupun digit yang ada dalam sini tidak boleh melebihi asas. Okey, nombor yang paling besar hanya nombor 4 sahaja. So ini adalah jawapannya. Okey. Kita terus pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey. Sama juga untuk contoh yang kedua. Kalau tadi kita tukar daripada asas 10 kepada asas 5. Okey, sekarang kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas 8. So 8 ini kita jadikan sebagai pembahagi.
bagi nombor asal tadi. Okey, baik. Kita teruskan dengan proses pembahagian. So, kita ambil kalkulator. 563 bahagi dengan 8. Maka kita akan dapat nombornya adalah, ambil nombor sebelum perpuluhan, 70. Okey, di mana 8 didarab dengan 70. 8 darab dengan 70, nilainya adalah 560. Okey, 560 daripada nombor asalnya awak tolak 563 tolak 560, maka dia berbaki 3. Okey, teruskan lagi dengan pembahagian asas 8. So, 70 bahagi, bahagi 8. Nilai yang kita akan dapat adalah 8. Okey. Kita darabkan 8 darab 8, nilainya adalah 64. Okey, kita tolak daripada nombor asal 70 tolak 64, maka dia berbaki 6. Okey, belum mencapai digit sifar, kita teruskan lagi. 8 bahagi dengan 8. 8 bahagi dengan 8. Maka jawapannya adalah 1. Okey. Satu darab 8 adalah 8. Tolak dengan nombor asal, begitu juga 8. 8 tolak 8, maka dia berbaki sifar ataupun tiada baki. Okey. Tapi masih ada lagi digit 1. Okey, kita nak pastikan sampai dia mencapai digit sifar. So, teruskan lagi. 1 bahagi 8. 1 bahagi 8. Okey, kita dah mencapai digit sifar. Sifar darab 8 adalah sifar. Okey, sifar tolak daripada nombor asal adalah 1. 1 tolak sifar, maka bakinya adalah 1. Okey, so bila dah selesai mencapai digit sifar, maka kita ambil nombor dia daripada susunan bawah. Okey, so 5, 6, 3 asas 10 juga bersamaan dengan 1, 0, 6, 3 asas 8. Okey, selesai. Okey, jelas? Okey, kalau sudah jelas, kita boleh teruskan membuat latihan yang akan cikgu bagi sebentar lagi.